Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana lagi sama untuk kita meneruskan kelas mengaji kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah dalam surah Al-Baqarah lagi, dan masih lagi perbincangan berkenaan dengan perkara-perkara yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam bagi membolehkan untuk mereka mendapat atau melayakkan mereka bagi khilafah dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana telah dalam juzuk yang pertama surah Al-Baqarah, Allah Taala terangkan alasan kenapa ditarik daripada Bani Israel khilafah dan juga hidayah. Kenapa Allah Taala beri pada umat Islam syarat untuk mereka dapat, maka Allah Taala terangkan. Mulai 177 kita bincangkan itu, maka Allah Taala terangkan berkenaan dengan kisos, wasiat, kemudian puasa, kemudian berkenaan makan harta dengan batil, kemudian berkenaan dengan bulan, kemudian berkenaan dengan peperangan, kemudian berkenaan dengan haji. Dan berakhir itu kita dah bincang masuk kepada tajuk perceraian ataupun hak-hak kekeluargaan dalam Islam. Macam mana bercerai, jumlah iddah, tempoh iddah, hak iddah dan sebagainya. Dan data-data berkenaan khulu' dan sebagainya diterangkan sedikit dalam ayat yang kita baca hari itu. Jadi dan lepas daripada itu Allah Ta'ala alihkan tajuk ni kepada bahagian berkenaan dengan solat. Berkenaan dengan solat, yang mana dalam ayat 238, 239 Allah Ta'ala alihkan kita kepada tajuk bukan mengingati dia. Bila sibuk sangat berkenaan kekeluargaan, lupa tentang Allah Ta'ala, tak boleh juga. Yang sibuk kahwin je, cerai kahwin cerai, lupa Allah Ta'ala. Sedangkan kita tahu bahawa dunia ni bukan resolve berkenaan perkahwinan dan juga perceraian anda semata-mata. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan, lepas itu Allah Ta'ala mula masukkan tajuk pada 238, 239 Allah Ta'ala nyatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah solat dan juga solat pertengahan. Solat wusta kita bincangkan itu, yang rajih dia adalah ansar. Wa qumul lil qanitin, dan bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan senyap. Dan ini kita kata itu bahawa asalnya pernah berlaku dibenarkan untuk umat Islam ni bercakap dalam solat. Dan kita itu ada iskal dua hadis, satu hadis daripada Zaid bin Arqam, satu lagi hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyatakan bahawa tajuk berhenti bercakap ni telah bermula semenjak pulangnya dia daripada hijrah ke Habsyah. Tapi Zaid bin Arqam kata turun ayat ini di Madinah. Jadi kita tahu bahawa ayat surah Al-Baqarah turun di Madinah. Surah pertama turun di Madinah adalah surah Al-Baqarah. Mana ayat datang dalam surah Al-Baqarah semua dalam surah Madaniyah, bukan surah Makkiyah. Jadi bukan ayat-ayat turun di Mekah. Jadi di sini dipercanggahkan oleh para ulama macam mana tempoh dia. Tapi bila kita baca balik yang disebut tentang oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tak spesifik. Dia kata Nabi kata bila mana dia bagi salam kepada Nabi sebelum hijrah, bagi salam sebelum dia hijrah. Bukan Nabi hijrah, dia hijrah ke Habsyah. Dia bagi salam, Nabi dengan semayang, Nabi jawab. Kemudian bila dia balik dari Habsyah, dia bagi salam, Nabi tak jawab. Maka dia pun mula terasa kan, Nabi panggil dia balik, Nabi kata, sungguhnya tadi aku bagi salam, aku tengah solat. Dan dia kata pada dia, sungguhnya Allah Ta'ala mengadakan pada urusannya apa yang dia kehendaki. Dan antara benda Allah Ta'ala adakan tentang urusan dia, mana dia boleh tukar, kiblat boleh tukar, masalah hukum hakam dalam solat pun boleh tukar. Itu hak Allah Ta'ala. Jangan kata apa pasal tak buat di awal, dah tahu benda akan tukar. Itu bukan cara kita. Mana Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha'. Dia buat apa dia nak. Dia buat apa dia nak, dan kita tak boleh persoalkan. Jadi bila Nabi kata antara perkara baru Allah Ta'ala adakan pada urusannya adalah bila kamu solat jangan bercakap. Stop yang tu. Tapi maksud dia umum lah. Tapi lepas tu bila kita balik pada hadis Zaid bin Arqam, dia spesifikkan, dia kata dahulunya seorang di kalangan kami ni bila solat, dia boleh bersembang dalam solat dia dengan saudaranya pada hajat, keperluan, menurut keperluan. Tapi bila turun ayat ni langsung tak boleh. Mungkin ketika Ibn Mas'ud tadi tak habis lagi dibatalkan habis. Mungkin ada benda-benda yang masih lagi dibenarkan, benda keperluan ke dan sebagainya kan. Aku tak boleh hutang kau lah. Okey, tak apa. Kan. Okey, wallahu a'lam. Apa saja bentuk yang keperluan. Tak ada keperluan sembang tak boleh. Kalau tidak asalnya sembang sajalah apa nak. Tapi anyway, lepas tu diingkatkan, tapi bila turun ayat waqumul qanitin, bangunlah kamu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan senyap, maka tidak dibenarkan lagi bercakap. So, jadi dan daripada ayat ini dan juga hadis Nabi SAW, teguran Nabi kepada sahabat yang bercakap dalam solat, iaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami,
Di mana dia kata yarhamkallah kepada seorang sahabat yang lain tentang orang tu bersin, kata alhamdulillah, dia kata yarhamkallah. Dan Nabi tegur dan Nabi kata sungguh solat ini adalah takbir, tasbih dan juga qiraah. Dia tak boleh ada dalam kata-kata manusia. So bila kata-kata manusia tak boleh, maka perbuatan manusia pun tak boleh. Dari situ yang timbul tajuk macam mana orang kata pergerakan 3 kali membatalkan sembahyang. Tapi orang yang cakap macam ni kadang-kadang dia baca ini, dia lupa hadis Nabi SAW yang mengecualikan tajuk seperti apa, dokong anak ataupun apa, buang kahak ataupun apa, betulkan soft. Kalau macam tadi Ustaz Fazil tunjuk kan, tarik sahabat tu apa, sembahyang sebelah Nabi kiri kanan, Nabi tarik ke belakang, tolak ke belakang kan. Itu satu pergerakan je, satu. 3, 2, mana banyak gila kan, tarik sini kan, tarik sini tarik sini pula kan. Itu benda tadi memang kita kata pembetulan soft tak mengapa. Maka jadi kes kadang-kadang orang terlari jauh sangat kan, tarik je. Saya tahu, saya dengar cerita lah, orang kata orang perempuan tak suka sembahyang rapat-rapat. Pasal apa? Dia macam it's my space, don't enter. Apa benda lah, ilah syarikallah. Ini salah dia. Ini salah dia. Okey. Saya dengar cerita, rupanya betul Okey. Sebenarnya yalah, okey. Kalau dia kata banyak orang belajar fake, dia akan faham sebenarnya salah perbuatan. Bahkan kalau kita salah softkan, kedudukan kita tak lurus, orang betulkan, suruh ke tepi, ke belakang, ke dan sebagainya, ke depan, buat ikut. Kan? Macam kadang-kadang kita orang semua dekat rumah kita kiblat salah. Dia pakai application, buka-buka, kita pergi kiblat arah sini, dia pergi arah sana. So kita tarik badan dia, dan orang tu yang buatkan kepala. Kan? Itu bangang nama dia. Kan? Tak, pasal bila dibetulkan soft, maka betulkan kiblat. Betulkan soft, ikut. Yang anda perlu ikut. Anda tak boleh tak ikut. Kecuali memang anda tahu itulah kiblat anda. Dah berpuluh tahun anda ke situ, dan dah confirm dah, tu datang orang tarik pada anda. Tak usah ikutlah. Nanti akan kata kalau time lain, jangan ikut. Tak ada. Macam tu tarik tali lah. Kawan tu ulur sini, dia ulur sini. Kan? Yang ngarut. Tapi jadi kita kata pergerakan-pergerakan dibenarkan dalam solat, buang kahak dan sebagainya, maka dibenarkan. So jadi dengan sebab itu pengecualian berkenaan dengan tajuk pergerakan atau perbuatan dalam solat yang manusia humanly apa movement tidak menjadi masalah asalkan yang dibenarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk bukan maksud anda tak ada putus terus kan. Kalau tidak habis cucu Nabi tergolek dah. Nabi khusyuk tergolek. Dia panjat belakang Nabi bangun, Allahu akbar, legok kata. Kan, tapi tak, Nabi diam tunggu. Sampai sahabat ada yang separuh tu angkat kepala. Tengok apa jadi pada Nabi. Kan? Dia Nabi dia kata, siapa angkat kepala tadi batal. Nabi kata. So maksudnya atas keperluan, atas hajat, mana hatta toleh kepala tadi dia angkat daripada sujud, angkat kepala kejap tengok Nabi apa jadi, tidak dibatalkan sembahyang dia. Kalau batal, Nabi kata batal. Nabi tak akan tangguhkan sampai okey siapa-siapa 15 tahun akan datang baru Nabi cerita. Sebenarnya siapa bangun kepala dia tu batal. Tak. Tu dalam kaedah fikih ya. Bila Nabi terangkan satu benda, kita ambil. Dan kita jangan tambah apa Nabi tak cakap. Atau kita kata kod-kod jadi. Tak boleh. Pasal Nabi SAW tidak akan melewatkan penjelasan daripada waktunya. Bila mana Nabi SAW pernah ditanya berkenaan dengan, orang bertanya berkenaan dengan air laut, boleh wuduk ke tidak. Kan Nabi bukan henti setakat tajuk cerita air laut. Pasal Nabi bimbang takut dia salah faham. Pasal air laut pun dia was-was. Nanti dia bimbang berkenaan binatang dalam laut pula macam boleh makan ke tidak. So Nabi terangkan dua-dua sekali. Kalau ikut kita macam orang tanya satu, jawab satu je lah. Kan? Dia tanya boleh wuduk ke tidak. Nabi jawab, huwa, air tu, laut tu, at-tahuru ma'uhu, yang bersifat menyucikan airnya. Al-hillu, yang halal, maitatuhu, bangkainya. Betul kadang kita macam, ya Rasulullah aku tanya air je. Ya, itu nama dia kurang ajar kan. Ya baik. So konsep dia, jadi itu yang kita faham. Jadi sambungan hari ni Okey, Allah Ta'ala sambung dalam ayat ke 239 239. Fa in khiftum, bahasa semayang ni kan, semayang apa? Kena habis dah. Habis dah. Ish. Kita tak habis lagi. Okey, hari tu kita pernah sambung juga ayat 239 berkenaan dengan tajuk semayang ketika dalam keadaan peperangan. So pergerakan. Nah, okey dah. Okey. Dan tunduk saja. So jadi dalam keadaan tersebut, maksud dia orang tu solat dalam keadaan ketika terlampau peperangan sangat amat dahsyat, maka dibolehkan untuk orang tu solat. Oh, ada sikit itu tak sebut. Kejap. Ada. Saya perasan saya berhenti tengah. Kejap. Dekat perang sandang kan? Ya, kejap. Ada cari lagi. Kejap Okey, apa yang kita rasa falan salli ila betul okey. Fa sallaina qala Anas wa ma yusra
kali. Okey, semua syahadat. Okey, hari tu Auza'i berkata, demikian. Okey. Oh, dia kata yang itulah, dia kata apa, bila okey, sama kita ulang sikit je. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, bab solat ketika munahadatul husun. Mana maksud ketika nak menguasai satu kubu. Waliqa'il adu, dan ketika nak bertempur dengan musuh. Mana solat ketika waktu berkenaan. Memang kita kata ketika menanti untuk masuk kubu tadi, orang tersebut tak boleh dalam keadaan kita kata apa, dia terlalai sekejap je, orang kubu tadi boleh macam-macam boleh buat. Panah lah dan sebagainya, baling benda jauh. Jadi dengan sebab itu ketika nak masuk kubu ataupun ketika pertempuran sedang berlaku, mana ada cara solat dia. Jadi berkata Auza'i, sekiranya seorang itu ketika tentera ketika berkenaan telah bersiap sedia untuk penaklukan dan mereka tak mampu untuk solat, mereka solat dalam keadaan apa? Dalam keadaan isyarat kepala saja. Isyarat kepala saja. Dan setiap orang akan solat bagi diri masing-masing. Tidak solat berjemaah, bahkan solat berdiri masing-masing. Jika mereka tak mampu untuk apa? Untuk tunduk kepala, tak tunduk je kena panah. Tunduk je kena. Jadi, maka mereka lewatkan solat sehingga tersingkapnya selesainya pertempuran dan mereka menjadi tenang, baru mereka solat. Maka mereka solatlah 2 rakaat ketika itu. Jika mereka tak mampu untuk solat, tak mampu untuk solat 2 rakaat, mereka solat apa? 1 rakaat dengan apa? 2 sujud. 2 sujud. Okey. Dia kata mampu juga. Pasal kalau dia kata solat tu kena kacau juga. Okey. Memadai untuk mereka ni takbir saja. Dia tak ada solat waktu takbir saja, Allahu akbar, kemudian mereka tangguhkan solat ketika mana lepas daripada sehingga mereka selesai pertempuran. Dan demikian dah dikatakan oleh Makhul, dan beliau berkata, Anas bin Malik berkata, aku hadir ketika urusan untuk usaha untuk menakluk sebuah kubu. Okey. Dan di kubu Tustar nama tempat di Azerbaijan. Ketika mana matahari fajar mula nak naik, dia kata. Dan ketika itu bersangatan kuat pertempuran, maka tak mampu orang ramai untuk solat. Maka kami tak solat melainkan setelah mana naiknya matahari. Dia tangguhkan terus solat tadi sehingga matahari dah naik dah. Okey. Dia kata lalu kami pun solat ketika itu. Dan kami ketika itu bersama dengan Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari, dan juga dibuka untuk kami negeri berkenaan. Dapat mereka masuk, tapi solat mereka tangguhkan sampai lepas matahari dah naik. Sebab ketika tu pertempuran dah mula start, maka mereka tidak solat dahulu, mereka tangguhkan solat sehingga selesai daripada pertempuran tadi. Ini kita kata dalil-dalil yang boleh pakai kalau sekian orang tu dalam jam dan sebagainya, tangguhkan sampai dia sampai. Dan jangan solat dekat dalam kereta tu. Iyalah, dia kata, tapi kalau dia pasal kita boleh tangguhkan, pasal kita solat dalam kereta tadi, attention kita akan kurang. Kamu langgar kereta orang langgar kereta kita, ada masalah. Impit-impit, lepas tu sekali Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar, betul apa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Apa dia lah macam tu? Kan? Sekejap lagi lah. Tangguh sekejap lagi. Memang confirm istighal kan. Kita kata apa? Gangguan daripada kita solat tu amat besar. Kan? Pasal kita bukanlah kita pertempuran. Ia adalah bukan perlumbaan, dia bukan pertempuran. Tapi jam jalan raya tadi adalah benda valid. Nak masuk lorong, kan jeling kita orang datang ke tidak dan sebagainya, benda berkenaan adalah valid. So tak boleh seorang tu tadi kita kata apa dalam keadaan benda berkenaan pergi ambil dengan benda berkenaan. Tunggu. Macam kata tadi kan Anas bin Malik kata kami tangguhkan. Mereka boleh solat. Dan memang kita kata Auza'i berkata, penjelasan dia Auza'i salah seorang di tabi'in, dia kata solat mereka tadi tangguh dia buat solat tadi dengan isyarat saja. Kalau tak boleh, kalau tak tunggu selesai. Kalau dia kata mereka sembahyang 2 rakaat. Kalau tak boleh mereka sembahyang 1 rakaat. Jika tidak sampai peringkat tertentu, mereka takbir saja, kemudian mereka tangguhkan solat sampai peringkat di mana selesai aman peperangan, baru solat. Barulah mereka solat. Bila tangguh tu consider qada. Tak consider qada pun. Pasal meninggalkan solat dengan alasan yang syar'i tak dikata qada. Yang masalah qada yang dipercanggahkan oleh para ulama adalah berkenaan orang tu tinggal tanpa sebab. Itu yang masalah timbul tajuk. Ada tak valid lagi kalau dia ganti? Sebab macam kita kata berkenaan dengan Ramadan. Ni berkenaan Ramadan, puasa Ramadan. Orang tu buka puasa dengan tak sengaja atau dengan sengaja. Okey. Kalau buka puasa dengan sengaja tanpa sebab, alasan munasabah, datang dari Bukhari Muslim. Riwayat dalam Bukhari kata, mana kalau orang tu puasa 1000 bulan pun untuk gantikan satu hari yang dia tinggal tadi, takkan boleh sama. Jika dia perlu taubat saja. Perlu bertaubat.
Sebab kadang kata dia ganti pun tak guna. Memang takkan diterima oleh Allah SWT. Itu dalam hadis Nabi nyatakan. Bukan kita kata, Nabi kata. So dengan sebab itu kita kata masalah meninggalkan dengan alasan syar'i, meninggalkan dengan alasan tak syar'i lain. Bukan benda yang sama. Kalau dengan syar'i tadi kita kata tak namakan pun. Ganti hari lain, berbuka puasa, tapi ganti hari lain. Tapi bila orang tu berbuka puasa dengan tanpa sebab yang syar'i, teman-teman bi ghairi ma ba'sin, dengan tanpa sebarang sebab, dia ganti 1000 bulan pun takkan boleh menggantikan sehari yang ditinggalkan. Nampak? Macam mana kita nak sumbat kat belakang dia? Kan? Mana dia puasa, kalau 1000 bulan pun, mana dia hidup 1000 bulan untuk puasa kan? Kan? Maksudnya dia ganti pusing mana pun tak lepas. Jadi dia, kalau dia kata dari situ konsep dia, maksud dia kalau tinggal dengan tak sengaja, satu benda lain. Tinggal dengan sengaja, intentionally, degil dan sebagainya tanpa sebarang sebab, di situ masalah penerimaan tu boleh ke tidak. Pasal dia lebih pada taubat, bukannya berkenaan dengan masalah gantian. Macam kita kata, macam kita bunuh orang, nak betulkan macam lagi. Mati-mati dah. Macam kita kata buat sekian akan hidup balik. Takkan hidup balik. Mana kita nak menghalalkan benda haram? Tak boleh. Mana bukan kita buat perkara tadi, kita bebaskan hamba, saya telah bersih dari dosa. Kerana saya telah... Tak, dia takkan halal. Dia dengan taubat saja. Hatta kalau orang tu dia bebaskan 1000 hamba sekalipun, untuk menghalalkan perbuatan dia bunuh satu nyawa, takkan boleh. Saya bebaskan 1000 hamba bagi menggantikan satu nyawa yang saya bunuh. Takkan boleh. Takkan lepas. Faham tak? Atau kalau dia bayar diat kan, diat orang dalam Islam minta hanya 100 ekor unta, dia kata 1000 ekor unta saya bayar. Takkan halal. Selagi tak bertaubat takkan halal. Takkan kita kata dihilangkan dosa dia. Dosa tu hilang dengan taubat semata-mata. Dan sebab itu macam orang yang kita kata yang tinggal dengan sebab syar'i, tak dikatakan qada sekalipun. Hatta Nabi, bila Nabi lewatkan solat asar dan zuhur dan asar, pada ketika perang Khandaq nak sembahyang solat zuhur dan asar tu, Nabi sembahyang waktu maghrib. So, jadi ketika pelaksanaan tersebut, Nabi tak kata okey kita qada je. Kalau Nabi sebut, dia kita buat. So Nabi tak kata qada, Nabi tak cakap apa, kita sembahyang biasa je. Pasal kita tahu sembahyang mana kita tinggal tadi. Kecuali orang tu ada banyak qada sembahyang yang dia tinggal. Ini sembahyang hari Isnin, ini zuhur hari zuhur 21 bulan, ini zuhur 15 bulan, tu tak senonoh nama dia. Yang itu mungkinlah orang tu kena aku solat mana satu solat mana satu kan. Jadi kena faham juga. Ya. Ustaz, apa dia ada Ustaz? Dia kata yang qada ni bila kita tertidur atau terlupa. Jadi kalau kita ambil that perspektif, itu maknanya kita bertaubat aja lah. Ya. Walaupun sebenarnya, tapi kena ingat juga, walaupun begitu, kena ingat bahawa empat mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, semua sekali mengatakan orang tinggal ibadat macam tu sengaja atau tidak kena ganti. Pasal tanda dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia kena ganti. Walaupun sebenarnya ikut dalil memang tak ada untuk suruh dia ganti dan sebagainya. Macam orang tu jahiliah, bapak dia tak mengajar semayang, dia kecil sampailah umur 25 tahun baru dia kenal Islam. Selama ni dia duduk Islam, dia ingat dia Islam nama. Macam bapak dia katakanlah dia dua, satu yang jahil, satu lagi yang over educated. Tahu over educated, terlampau bijak dan gila. Dia kata dengan anak dia, tak payah semayang kan, just remember Allah and you are finished. Okay kan. Dia anak dia kecil, dia ajar macam tu sehinggalah anak tu belajar. Tempoh di mana dia tertinggal tadi tu, kita kata anggap zaman jahiliah dia. Sekalipun dia tinggal negeri Islam, tapi dengan media masa yang ada, contoh macam katakan orang yang contoh macam dalam media masa kata peluk lelaki perempuan tak salah kan, lelaki perempuan bukan mahram, peluk tak salah. Jadi dia ajar macam tu. Waktu kita nak marah budak-budak K-pop, kemudian kan budak yang K-pop kan, pelakon buat juga kan, artis buat juga, macam nak buat kan. Maksudnya ini tak boleh, ini boleh pula, ini Melayu punya, ini Korea punya. Melayu tak apa, Korea tak boleh. Mana boleh yang tu? Saya ingatlah seorang budak ni, dia sedih cerita dia. Ada budak-budak luar negara pun suka beli VHS lah, VCD dan sebagainya, DVD kan, play. Jadi pergi ada sekali tu, saya ingat tahun bila, okey, anak saudara saya ikut sekali datang di rumah kawan. Lepas tu dia orang kata, "Long, kau duduk luar, cerita tak boleh tengok." Dia kata, "Apa? Tak boleh, budak kecil tak tengok." Lepas tu anak saudara jawab apa? "Oh, orang dewasa boleh buat maksiat, budak kecil tak boleh." Semua terdiam. Ada sampai dia kata, "Kau jangan buat malak saudara kau, mulut dia ni sikit, mulut dia kan, mulut kan." Ya, pernah sekali ada di kes, tengok waktu tu Olimpik kan ada wrestling. Kan wrestling yang style wrestling kan, time dia tak pegang-pegang gitu, bukan gitulah. Kan ada bila fall, kena kan kawan tu seorang menongging, kemudian seorang peluk belakang. Okey, ketika starting gambaran tu tak ada. So kawan saya seorang keluar statement, tengah-tengah orang tu wrestling. Dia kata ini dah wrestling Rasulullah SAW buat.
Wrestling. Bila sebut wrestling ni, wrestling lah. Bukan wrestling yang WWF tu. Okey, jadi kawan saya terkeluar statement. Inilah wrestling Rasulullah SAW. Buat dulu, dia kata. Pasal Rasulullah pandai wrestling. Bahkan ada seorang lelaki yang pandai wrestling dahulu, pandai gusti. Nabi Gusti dia jatuh. Dan dia amat terkenal. Nabi Gusti dia jatuh. Kuatnya Nabi SAW. Tapi Nabi tak boleh buat macam tiap-tiap hari. Siapa nak gusti dengan aku? Tak ada. Tapi Nabi jatuhkan orang berkenaan. Terkenal. Masyhur kisah berkenaan dalam hadis Nabi SAW. Cuma tak, bahkan tu Nabi sebut, bukanlah kuat itu dengan boleh bergusti orang, kan? Laisa syadid bisur'ah. Mana orang yang super boleh jatuhkan orang. Tapi orang yang boleh tahan kemarahan ketika waktu dia mampu untuk laksanakan, itulah orang paling kuat. Tapi anyway, kisah tadi ni kes mulut lah. Kawan tu kata, inilah Rasulullah SAW dulu. Tiba-tiba fall. Bila fall, seorang kan kena duduk macam tu, 4 kaki. Seorang peluk dari belakang, nak terbalikkan dia. Lepas tu duduk macam tu, jantan. Ini badan, yang ini tegak gitu. Punggung kawan tu dekat kawan tu punya badan. Tegak yang tu. Lepas tu kawan, anak saya bunyi, takkanlah Nabi buat macam ni. Cakap yang tu. Satu rumah gelak. Yang kawan tu diam je. Yang mulut keluar laju sangat kan. Anak saya dia kata, takkanlah Rasulullah buat macam ni. Dia kata, kan, dia macam buruk kan. Seorang mangkap macam tu, seorang duduk belakang. Macam tu kan. Pegang, nak terbalikkan dia. Yang ikutkan dia nak terbalikkan. Tapi mana ada macam tu kan. Dengan macam tu lah. Hodoh kan. Dia kata, kau takkanlah sekian. Sampai sekarang kawan tu senyap. Sampai sekarang budak-budak mana pernah sezaman dengan apa, dengan saya teringat kisah tu. Takkanlah Rasulullah buat benda sini. Dia kata, dia mulut budak-budak kan. Kita macam mana? Budak-budak. Jadi orang tua boleh maksiat, budak-budak tak boleh. Korea tak boleh, Melayu tak apa. Tak boleh jugalah. Kan? Tak boleh jugalah. Mana tak kira lah kerana ini kita Melayu. Tak boleh. Sama je salah dia. Kadang-kadang kita kata dengan apa cara kita didikan, didikan yang sama kita berikan pada anak kita dengan teknik tadi. Anak tu tak tahu salah ke betul. Dia yang kata apa? Kan dia tengok bapak dia kata, abah dulu mula semayang lepas kahwin. Lepas tu mak kata, mak pula semayang mula lepas beranak. Lepas tu datang pakcik mula semayang lepas pencen. So budak ni semua ingat macam, okey, ada timing dia. Kan? Faham tak? Jadi last sekali benda ni menjadikan, sebablah ni macam sekarang ni bincang berkenaan tajuk rotan anak. Kan nama gatal panggil, gatal. Kan? Benda berkenaan kita kata sebenarnya dia sendiri yang bercakap tu, yang bercakap kata nak haramkan rotan tadi, dia orang sendiri pernah kena rotan kecil dulu. Jadi manusia sebab kena rotan. Datang tiba-tiba dia kata, kami rasa pendidikan barat lagi baik. Kan? Datang orang barat, salam Mak Saleh datang, how are you? Kan? Tiba-tiba terus tukar. Sistem pendidikan kita nak tukar kepada cara barat. Kenapa? Kan? Itu masalah dia. Nanti tukar, uniform pun tak payah pakai. Kenapa? Ini dia step by step panggil. Kan start datang dia orang-orang yang tak reti bahasa ni, kadang tak reti. Sebab dia tak apply diri dia kepada tempat orang lain. Kadang-kadang dia tengok anak dia jaya tak? Kan degil tak dengan cakap. Dah tua nanti baru tahu, aku tahu rotan anak aku. Saya ingat benda ni seorang budak Kristian, kawan saya, nama dia Clifton Fernandez. Kalau dia tengok video ni, dia tahu dia pasal kita dulu sekolah jalan kaki daripada rumah pergi sekolah. Balik pun kadang-kadang ni balik bersama-sama. So pernah sekali dia duduk dengan saya kan, dia lepak saya. Ketika tu waktu tu kita orang tingkatan 3 ke tingkatan 2, yang 3 lah. Dia cakap dengan saya, dia kata korang ni orang Melayu kan, dia kata, atau orang Islam lah, dia kata ekstrim. Kenapa? Sebab suka rotan anak. Suka rotan anak. Kan macam dalam minda masyarakat kita, rotan anak tu biasa. Something is normal. Tak ada rotan, tali pinggang. Kan? Okay. Memang kita tak cakap, tak nafikan. Ada yang melampau. Orang yang tertentu sampai setrika. Gila apa, mana dalam Islam setrika anak kan? Baru ni kawan saya hantar, dia tunjuk gambar kan, makcik tu pegang slipper, suruh anak dia baca buku. Yang seorang tu pegang tukul besar, anak dia baca buku. Yang seorang lagi pegang senapang, AK-47, suruh anak baca buku. dia ada video gambar lawak lah. Tapi cerita dia, kita kata memang sebenarnya benda tu tadi bila Nabi sebut, dia ada sebab. Jadi kawan ni duduk cakap dengan saya, dia kata, korang ni orang Islam ni ekstrim, suka rotan anak. Saya budak lagi, saya tak tahu, saya diam lah. Saya diam tahun 3 tu. Kemudian kita ni lah separate, pasal saya pergi belajar sekolah agama, bapak saya hantar. Kemudian dia masih sekolah biasa lah. Saya jumpa balik dengan dia umur 19 tahun. Ketika saya balik untuk ambil SPM private, jumpa tembung dengan dia. Ketika dia dah kerja lah. Kerja tak best pun, hotel dia kan? Dia kerja hotel dia. Tapi dia ketika tu saya jumpa dia, lepak-lepak sembang kan, tanya khabar dan sebagainya.
Lepas tu dia cerita dengan saya. Lepas 3-4 kali perjumpaan, dia cerita dengan saya. Dia kata, aku baru ni nak tumbuk bapak aku. Baru ni aku nak tumbuk bapak aku. Dia kata. Saya kata, kenapa? Dia kata, dia nak pindah keluar rumah, bapak dia tak bagi. Kan? Jadi bila mana tak bapak dia tak bagi, maka dia start ni, mak dia tak apa, dia mula nak ni bapak dia. Okey, saya diam. Saya kata, kau nak apa? Dia kata, aku tumbuk bapak aku. Saya kata, nak apa? Saya ulang 3-4 kali sampai dia sebut berkali-kali. Lepas tu saya pandang muka dia. Kau nak apa? Tumbuk bapak aku. Kau nak apa? Tak, sampai dia lupa diri tau. Dia lupa ketika dia marah tu, dia tak ingat. Tumbuk bapak. Saya kata, kau tumbuk bapak kau? Dia kata. Kata bapak dia dulu memang seriously manja kan, sungguh-sungguh. Tapi lah every time dia nakal, counselling je. Counselling apa lepas tu apa? Grounded. You are grounded. Saya kata ni, kau ingat tak dulu tingkatan 3 dulu kau cakap dengan aku. Saya kata dengan dia, orang Melayu ni ekstrim suka pukul rotan anak. Betul? Dia angguk, dia kata, engkau sekarang nak pukul bapak engkau, sedangkan kau ni anak kan, nak pukul bapak sendiri sebab bapak kau tak rotan kau. Dia kata sebab apa? Sebab kecil-kecil dulu, ni masalah budak. Bila dia sebenarnya setiap perubahan masalah kesalahan berbeza bentuk hukuman untuk diajarkan ini besar, ini kecil. Tapi bila orang tu diletakkan semua, you are grounded. Engkau kacau adik, you are grounded. No television for you for week. Okay. You are betul curi barang kat kedai. Gaduh kawan. You are grounded. 2 weeks no television. Curi barang kat kedai. You are grounded. 1 month no television. Budak tu tadi tak nampak besar pun kesalahan tadi. Kan Indian macam okay, just grounded. So tumbuk bapak pun you are grounded lah, dia kata. Ini masalah, dia kata. Last kali kau bapak engkau, saya sebut dia, bapak engkau yang jaga kau waktu kecil, hantar pergi sekolah, kau nakal, kau sakit, dia hantar hospital. Dia kena korban masa dia untuk jaga kau. Tiba-tiba kau nak tumbuk dia. Seriously, saya kata dengan dia. Dia diam. Kan dia kata, ini masalah pasal tak kena rotan kecil-kecil, dia kata. Tak tahu mana salah kecil, mana salah besar. Dia ada salah yang berbeza. Kan bukan semua asal tu rotan. Kan tak pandang muka, tak dengar cakap rotan. Mana boleh macam tu? Semua ada kadar dia. Kalau dia kata budak tu dah sampai peringkat baling kaca, baling batu kat rumah kawan jiran, pecah kepala kawan. Takkan kita kata, you are grounded. Kan, I don't want to talk to you for 1 month. Kan budak tu macam okey, game ada. Zaman sekarang game ada. Apa tak nak cakap lagi okey. Tak faham tak? Dia konsep kaunseling ni adalah benda yang salah sebenarnya. Dia masuk pada masyarakat Melayu, masyarakat Asia yang kita ada budaya, ada akhlak, ada penghormat orang tua dan sebagainya. Zaman sekarang kita kata kalau budak-budak kita tegur kan, yang nakal kan. Kalau dia kata kita dewasa tegur budak kecil kan. Zaman sekarang ni budak tu melawan. Apa pak cik? Gemuk dia kata. Aku dapat kat saya, dapat kat anak saudara saya dilempangnya. Ada budak tu suka mencarut, dilempangnya macam tu je. Tak kira mak bapak dia tercengang. Anak dia kata, anak dia mencarut kan. Lempang. Itu dapat dengan budak-budak lah. Orang tua tak buat. Sekarang saya jentik kat tinggal budak-budak ni. Kan nama sini kan saya jentik. Biasalah. Tapi kadang-kadang mak bapak akan rasa macam, apa pasal rotan anak saya? Asal pukul anak saya? Ini masalah didikan. Kan kalau ini mujur yang jenis jentik saja, kalau disepak dia orang tu tahu. Dapat orang yang kena dengan anak kita, dia hayun tangan. Manusia ni ada kadar dia. So memang kita boleh kata hormat belas kasihan pada kecil. Bukan semua orang macam kita. Faham tak? Itu sebab kenapa menyekat budak tu korang hajar adalah tegas semua. Satu taman patutnya boleh terima. Kalau dia tegur anak dia, okey, terima kasih kan tegur anak saya. Bukan datang macam, apa hal? Anak awak baik sangat ke? Sekian. Awak ingat apa? Awak sekian. Ingat saya. Kenapa macam tu? Kan? Saya tak faham. Baru ni dekat IJN on the way. Saya rasa perempuan tu artis. Saya rasa dia artis. Saya nampak macam artis. Lepas kita orang keluar nak pergi makan. Okay, ini saya dengan ustaz kat IJN tu keluar makan. Lintas kat depan kafeteria, ada makcik tengah mop tu berhenti kejap. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Anak perempuan tu duduk sini. Dia cilap macam L kan. Makcik tu duduk pucuk tu. Mungkin dia tengah mop kan. Saya ada kepada kalian budak tu lintas ketika makcik tu tengah mop. Tanpa sebarang. Ni biasalah budak-budak dia tak reti. Sekian. Mungkin makcik tu tegur sikit ke. Mak dia datang balik. Kita lintas tu, kita orang tengah lintas kan. Dia jadi macam nak cakap pun tapi saya terhenti kejap. Tapi bila kami kita cakap jalan-jalan, saya dengar dia kata, awak kata anak saya bodoh Perempuan tu kata tak ada. Dia kata awak kata dia sibuk nak tekan makcik tu. Nak kata makcik tu apa, bahawa dia kata anak dia bodoh. Tak ada kepada kalian anak dia memang bodoh. Tapi pasal on the way tu saya dengar anak dia kata lempang je mama.
Suka yang tu. Saya nampak tak? Nampak tak? Okey. Bagi saya kan sepatutnya dia suruh anak dia hormat orang tua. Biarpun cleaner sekalipun. Saya ingat nak tangkap gambar. Kalau dia kata dia buat kereta senonoh, tangkap gambar. Aku hantar internet orang tahu. Kan? Tak senonoh nampak sangat. Cara cakap tadi, dia bukan ajar anak dia. Cakap anak dia kau salah. Kan? Ajar anak dia tak sekian. Iyalah kita kata kerana budak tu mungkin betul. Tapi untuk didik dia, jangan sampai kurang ajar orang tua. Jangan ajar macam tu. Dia konfront makcik tu. Awak sekian. Makcik tu tak ada. Tak ada. Enggak, dia kata. Kan? Contohnya. Dia kata tak ada, dia kata. Tapi kita berhenti sekejap saja, saya berhenti kejap tau. Saya nak tengok dia. Tapi dia tengok kat saya berhenti, dia pun jalan. Ketika jalan balik tu, anak dia jalan belakang kita orang. Dengarlah dia cakap, lempang je mama. Saya macam, dia kata budak ni kan, mudah tak jadi anak saudara aku. Anak saudara aku, tapi faham tak? Dia konsep yang berbeza. Masyarakat kita ni, bila seorang budak buat nakal, satu kampung boleh tegur. Itu cara sebenar. Kan bahkan para tabi'in dahulu mengatakan apa? Kami dahulu para sahabat rotan. Para sahabat yang bukan bapak dia sendiri pakai rotan orang untuk berbetulkan, ajar dan sebagainya. Datang kita nak pergi ikut budaya barat. Kenapa? Hatta benda ni Jepun, negara yang maju, tak buang rotan lagi tau. Kan dia sibuk tengok US, yang anak-anak di Jahanam, tu tengok Jepun. Masih public ini tu ada. Kita bukan masalah untuk rotan, tapi apa kesalahan dia? Yang besar atau kecil? Ada beza. Salah besar, salah kecil. Bukan salah semua sekali kita rotan. Ada besar dan kecil. Tapi nak mengharamkan terus benda berkenaan kerana Sweden hari tu kenakan pada orang kita, lepas tu kita nak ikut sama. Gila ke? Kan? Ni kadang-kadang benda pelik-pelik dan lari masalah. Dari tajuk dah. Okey. Okey. Jadi masalah solat tadi kepada dia. Solat tadi ketika peperangan dia ada cara dia kan, dan diterangkan. Berkata Anas, tidaklah mengembirakan aku, okey? Tidak mengembirakan aku dengan solat berkenaan. Mana berbanding solat berkenaan dunia dan seluruhnya. Dan apa dalam dunia ni semua tak dapat mengembirakan aku dengan selesainya urusan tadi, dapat solat. Selesai urusan tadi dapat solat. Memang dia happy sangat dengan solat berkenaan, dia kata. Dan dia kata apa? Dia kata lagi, dan ini lafaz Bukhari. Yang berkata Ibnu Katsir, ini adalah lafaz Bukhari. Kemudian diistisyadkan, diambilkan penyaksian ataupun dalil dengan hadis di atas perkara tersebut dengan hadis pelewatan baginda SAW, solat baginda. Itu solat asar pada hari Khandaq. Kerana kerana alasan alasan peperangan. Okey, sehingga terbenamnya matahari. Dan matahari baru Nabi solat asar. Macam kita bincang tu, hafizul asar wa salatul wusta. Jadi kat situ solat asar pun ditangguhkan untuk membolehkan peperangan, kita kata kesibukan harian, kesibukan kerana menggali parit tadi menyebabkan mereka tangguhkan solat asar. Ada kata kenapa Nabi tak semayang sekian? Itu kita kata berdasar pada keperluan. Pasal Nabi berhenti makan. Nabi ada berhenti makan dengan para sahabat, dia tak berhenti solat. Nabi tak berhenti solat. Macam kita kata, R&R ada. Tak, kalau dah jam, teruslah jalan. Terus jalan. Masuk R&R, jam lagi. Jalan sekian, jam juga. Jalan terus. Kan, kena zaman kita sekarang ni R&R dia jadi macam pesta lah. Pelik betul. Sekali berhenti, semua nak berhenti. Tak tahu nak kencing semua orang ramai ke, Allah alam. Kan, dia ni kan. Okay, cara lain sebenarnya kalau masuk highway, keluar daripada jalan highway tu pergi masuk jalan lama. Lebih lancar, boleh beli barang, lepak-lepak sebagainya. Jangan terus kejar situ. Kamu boleh tension kan, langgar kereta orang. Accident pula, jam lagi. Masalah lagi. Jadi kita kata benda ni, jadi maksud dia kalau dia kata kan R&R penuh, jalan terus. Dan kata macam kena letak juga sejadah kat tepi ni. Langgar di orang nanti tak pasal. Kita semayang kat sini je. Nabi boleh semayang kat mana-mana saja. Ya, kereta motor dekat highway tu laju, tu tak? Lorong emergency pun dia lintas. So anda pergi bawa emergency, datang langgar di belakang tak pasal. Kalau anda ni satu, kalau motor langgar anda, kereta mati dekat situ macam mana? Nak pergi dapat polis lagi, makan masa lagi. So tak usah, jalan terus. So tak mengapa untuk terus jalan. Pasal Nabi tinggalkan, berhenti gali parit untuk makan tapi tak solat. Solat lepas selesai pun Nabi solat. Itu boleh dibuat oleh orang keperluan pada waktu berkenaan. Faham So yang kita tak rigid langsung macam tidak ada masa kecuali sekian. Tak, Nabi buat. Bila Nabi tangguhkan, kita tangguhkan. Tak menjadi masalah kat situ. Sedangkan tangguh makan ada, tangguh semayang tak ada. Kan berhenti kejap, rehat makan. Berhenti rehat, semayang tak ada. So Nabi sebut solat asar sampai waktu maghrib, baru Nabi solat. Maka riwayat yang datang Nabi solat zuhur dan asar dalam waktu maghrib. Zuhur dan asar dalam waktu maghrib. So tak timbul tajuk berkenaan qada di situ kerana apa? Sebab dia adalah munasabah, sebab dia adalah syar'i. Disahkan diterima, legit legit oleh syarak. Dia kata dan dengan keadaan juga benda dengan sabda baginda SAW. Sesudah itu kepada para sahabat baginda,
contoh dalam hadis yang lain, Nabi pernah ketika balik daripada perang Ahzab, kan lepas tu ketika Nabi suruh mereka siapkan mereka untuk apa? Ke Bani Quraizah. Kan Nabi kata apa? La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah sekali-kali, janganlah sungguh-sungguh. Ini Nabi la yusalliyanna nun taukid. Janganlah seorang dengan kamu ini solat asar melainkan di Bani Quraizah. So lafaz Nabi tadi maksud dia orang tu either yang ada faham pergi semayang segera, ada tu sampai dah sana dan luar waktu pun semayang juga, sebab Nabi sabda macam tu. So either one, lafaz Nabi tadi kita boleh faham, dan para sahabat tak mengaibkan satu sama lain. Macam apa pasal kau semayang dulu? Kan Nabi kata semayang kat sana. Ada kata semayang kat sana. Ada kata tak. Nabi suruh masukkan yang cepat. So ada semayang dulu, baru bergerak. Ada macam tu, okey? Okey. Mana maksud dia dia kata ni, maka ada di kalangan mereka ni yang sempat mereka ni solat di dalam perjalanan, mereka solat on the way. Dan mereka berkata tidak dikehendaki dari kita ni oleh Rasulullah SAW, melainkan untuk menyegerakan perjalanan. Itu maksud Nabi suruh, janganlah kau sorangkan kamu ni solat kecuali di Bani Quraizah, maksudnya nak suruh cepat. So kita solat on the way pun okey. Dia faham macam tu. Okey. Dan ada kan mereka ni yang sempat dengan solat tadi, maka dia tak solat, tapi dia tak solat melainkan apa? Setelah terbenamnya matahari di Bani Quraizah. Dia faham literally apa yang Nabi sabdakan. Okey, maka tidak ada menyalahkan atau mengherdik seorang mereka satu pihak yang lain. Tak ada kata faham ke tak faham bahasa ke? Yang seorang kata inilah bahasa yang sebenar. Tak ada. Semua sekali tidak salahkan. Ni kita ada pemahaman para sahabat tadi, semua kita terima. Bila Nabi tak cakap apa, kita tak cakap apa. Pasal kalau Nabi tegur, maksudnya ada yang salah. Bila Nabi tegur, ada yang salah. Bila Nabi kata pada sahabat yang kita kata Nabi kata pada orang yang berwuduk solat balik, Nabi kata kau dapat 2 pahala. Pasal tak sia-sia, Allah tak sia-siakan amal kau silap sekalipun, Allah akan gantikan. Tapi pada orang yang menepati, itu tak tayamum tapi tak ulang salat, Nabi kata apa? Asabtas sunnah, engkau menepati sunnah. Tu cara Nabi jelaskan, ini betul, ini salah, ini kena, ini tak kena. So bila Nabi tak tegur, maksudnya dua-dua kena, dua-dua boleh dipakai. Jadi okey. Yep. Tadi saya kata yang Nabi solat zuhur dengan asar waktu maghrib tu, mana caranya buat dia Zuhur, asar tak jamak pun. masing-masing? Zuhur, asar, maghrib penuh 4 penuh. Tapi tertib tak dia semua. Pasal ketika tu pun ketika perang Khandaq tadi, jarak Khandaq dengan Madinah tadi tak sampai jarak perjalanan musafir pun. Jarak perjalanan tu pasal dibuat kubu, dibuat lubang parit berkenaan, bukan kawasan jauh pun. Memang dia berkubu di Madinah. Dia berkubu di Madinah. Mengelakkan orang Mekah masuk, mereka gali berkenaan. Bukannya jauh. Kalau jauh dari Madinah buat apa nak gali kan? Dia pusinglah tempat lain. Dia gali itu kawasan yang berdekatan. Mana ini Madinah punya entrance, dia orang gali kat situ. So dia tak keluar pun daripada Madinah sebenarnya. Kawasan tu masih lagi Madinah, sebab dia orang gali tadi ini batu gunung berapi yang mengapit Madinah kiri dan kanan, kemudian digali kat situ untuk menyekat datangnya musuh dari selatan. Mereka di Madinah lagi. So dia tak timbul tajuk berkenaan musafir pun. So dia orang cuma tangguhkan solat tidak jamak pun. It's not called jamak. So whoever macam orang yang ambil kedoktoran kan, bedah orang masuk buat bedah tu sampai 10 jam, 12 jam kan. Masuk pukul 11, Zuhur tak masuk lagi. Kan Zuhur, kemudian asar tak keluar lagi. Maghrib pukul 8 dia keluar. 8 baru dia keluar kan. Maka lepas tu keluar tu solatlah Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isyak. Dah habis kita. Selesai masalah. Dia tangguhkan solat lepas selesai urusan. Tak niat qada pun. Kalau niat qada, dia Nabi akan cakap. Nabi tak cakap, tak usah kita memandai. Kalau kita cakap, tapi agaknya tak, Nabi sebut tak soalan? Kalau Nabi tak sebut, Nabi takkan tangguhkan penjelasan daripada waktunya. Pasal ketika itu kritikal. Patut dijelaskan sebagai qada, Nabi akan kata qada. Nabi takkan tangguhkan. Minggu depan baru cerita. Minggu depan ada satu. Nabi kata sebenarnya solat kita qada tu. Mana ada? Nabi terangkan hari itu juga. Kalau ada qada, Nabi kata qada. Kalau bukan qada, Nabi kata bukan qada. So Nabi tangguhkan penjelasan tanpa terangkan macam tu, dan kita sumbat idea kita tengah-tengah perbuatan Nabi. Faham kan? Okey. Baik. Dan ini menunjukkan kepada pilihan Bukhari kepada pendapat ini. Dan jumhur bertentangan dengan pendapat Bukhari. Maksud dia Bukhari pilih kalau boleh tangguhkan dengan solat dan keadaan isyarat saja. Okey? Dan jumhur kata tak. Okey? Jumhur kata tak. Bahkan mereka mengembalikan tajuk ini kepada solat khauf, solat khauf. Dan sifat yang datang dalam Quran Karim dan surah An-Nisa. Dia datang, dan dia datang juga dalam solat khauf ada bentuk dia dalam surah An-Nisa.
Kemudian yang ini, yang surah Baqarah ni berkenaan dengan cara ketika pertempuran berlaku, tak sempat nak bersiap sedia, berbaris dan sebagainya, maka semua orang solat masing-masing. Okey, dan datang dengan hadis Nabi tunjukkan bahawa ia macam tu. Okey? Dan tidaklah benda ni berlaku ketika perang Khandaq. Perang lain, bahkan lepas perang Khandaq. Macam ketika penaklukan Armenia Azerbaijan. Macam bila Tastur kan, kawasan dia Turki, Armenia Azerbaijan tu, kawasan utara, selatan Rusia tu, ketika para sahabat menakluk kawasan tersebut, Abu Musa Al-Asy'ari menjadi di antara orang yang terlibat. Bahkan Anas bin Malik kata kami solat macam tu. Bahkan ada yang macam Al-Auza'i terangkan pun macam tu juga. So jadi ada datang warid daripada perbuatan para sahabat berkenaan cara pelaksanaan solat tersebut macam mana. Nah, tangguh, ada yang tangguhkan, ada yang segerakan dengan cara hanya isyarat kepala saja ketika solat tersebut. Kalau mampu semayang, solat dengan sujud dan rukuk, maka buat solat sujud dan rukuk. Jika tidak, maka dengan isyarat kepala saja. Ketika pertempuran, bukan tengah-tengah itu tengok, dia kata yang nak pakai untuk bawa kereta buat macam ni, saya kata hold off dulu. Kan, tahan sekejap. Pasal ketika tu bukan, memanglah kita tahu bahaya akan terlanggar orang, tapi tidaklah suruh. Tunggu sampai. It's better for you, tunggu sampai. Itu cara terbaik. Bahkan tak perlukan solat hormat waktu. Sebab para sahabat Nabi SAW ketika mana air tak ada dahulu, dan mereka ketika tu untuk sebab turunnya ayat tayamum. Ketika tu Aisyah radhiyallahu anha hilang kalung. Kan, kemudian bila kalung tu sebenarnya duduk bawah unta dia. Cuma cari. Oleh kerana cari kalung tadi, Nabi tahan diri baginda kat situ. Orang lain pun kena tahan diri. Kawasan air tak ada kawasan tu, dan diorang tak ada air. Tak ada kawasan air kat situ, dan diorang tak ada air. So para sahabat Nabi setiap kali masuk waktu, diorang solat tanpa wudu. Tayamum tak turun lagi. Jadi mereka solat tanpa pembersihan, maksud dia. Tanpa taharah. Tapi bila selesai turun saja ayat tayamum, Nabi taklah kata macam siapa-siapa tak tadi ulang balik. Nabi tak sebut. Bila Nabi tak sebut, maksud dia tidak ada timbul solat hormat waktu. Kan Nabi kata ulang balik siapa yang solat hari itu tanpa wudu, tanpa sekian, kan, pasal ayat tayamum tak turun lagi. Tanpa taharah, sila ulang balik. Nabi tak cakap, anda jangan cakap. Banyak orang yang refer berkenaan solat hormat waktu tadi balik kepada perbuatan sahabat yang dia berdua orang tayamum, solat, lepas solat jumpa air. Seorang tu ulang balik wuduk dan ulang balik, seorang lagi tak ulang balik. Nabi kata pada orang yang tak ulang balik, asabta sunnah. Nabi kata tak ulang balik solat, Nabi kata engkau mendapati sunnah. Yang seorang lagi tu Nabi kata laka ajran, atau laka ajr misluha, untuk engkau pahala seumpamanya macam solat fardu yang pertama tadi. Dapat 2 pahala. Bukan maksud dia digalakkan. Yang salah faham, maksud dia tersilap, bukan maksud galakkan. Nak faham? Maksud dia dapat 2 pahala tapi bukannya galakkan. Balik pada hadis Bukhari Muslim, berkenaan Nabi kata orang yang mahir dengan Quran, orang yang baca Quran dan mahir, maka dia bersama para malaikat. Mana malaikat kiramin bararah akan temankan bacaan Quran dia. Okey, ini Nabi kata siapa baca Quran mahir macam ni. Siapa baca Quran tersangkut-sangkut, tersekat-sekat, dia dapat apa? 2 pahala. 1 pahala kesusahan, 1 pahala bacaan. Bukan maksud galakkan supaya anda tak usah pandai baca Quran. Dia kata, ustaz, jangan belajar banyak pandai. Kenapa? Kalau belajar pandai, dapat malaikat kalau pandai baca, malaikat temankan saja. Tapi kalau tak baca pandai, merangkak-rangkak bodoh ni, kita akan dapat pahala 2. Ini bukan galakkan nama dia. Bukan galakkan. Faham tak? Dia pahala 2 kali tadi. Pasal apa? Kepayahan yang ada pada dia. Macam 3 orang yang apa? Solat 2 kali tadi. Bukan maksud Nabi galakkan. Maksud dia mungkin tersilap, tapi Nabi kata dapatlah pahala. Tersilap. Pasal memang kita kata dalam konteks lain, solat fardu, kalau kita contohnya solat kat rumah, sampai ke masjid, orang tengah berjemaah, ikut solat lagi. The first one jadi fardu, the second one jadi sunat. Bahkan tengah duduk-duduk, tiba-tiba ada orang solat. Kita kesian dengan dia, solat seorang. Kita temankan dia. Nabi suruh. Nabi kata, ada siapa nak bersedekah pada orang ni? Ni para sahabat kata, bersedekah macam mana? Solat bersama dia. So ada seorang sahabat bangun solat bersama orang berkenaan. Jadi maksud Nabi suruh temankan orang tersebut untuk solat, maka dapat pahala berjemaah. Di sini timbul tajuk bahawa boleh jadikan sunat tadi berkali-kali. Tapi solat bukan solat asar lah dengan sengaja maghrib 2-3 kali solat. Maghrib betul bangun solat maghrib lagi. Tak, ada asbab dia. Kita datang masjid, solat kat rumah, datang masjid orang sembahyang, ataupun orang solat seorang-seorang, kita temankan dia. Temankan dia untuk bagi pahala berjemaah. Yes. Dengan sebab itu kita kata perbuatan orang tadi bukan hormat waktu. Nabi clarify tapi bukan hormat waktu. Faham Jadi pasal apa? Pasal benda ni tadi takkan Nabi tangguhkan penjelasan lewat daripada waktunya. Takkan Nabi buat macam tu. So kalau para sahabat ketika mana kes tayamum punya ayat tu turun, mereka semayang tanpa taharah,
dan semayang je. Masuk waktu, air tak ada, air taimum tak datang lagi. So diorang Allahu Akbar semayang. Sampai kena mengadu pada Abu Bakar. Dia kata, kau tengok anak kau buat apa. Kan dia tahan Rasulullah, dia tahan orang ramai bersama Rasulullah SAW. Pada diorang tak ada air, bukan di kawasan air. Abu Bakar masuk dalam sekeduk tu, tempat yang apa, kemah atau unta kecil tu. Nabi tengah duduk atas riba Aisyah, dia tonyong kepala Aisyah. Engkau kenapa buat macam tu? Kata ni fikir orang. Aisyah kata, tak menghalang aku lari. Biasa-biasa bapak dia kejar, dia lari dah. Dia kata, melainkan kerana kepala Rasulullah di atas riba aku. Dia kata, aku lari dah, dia kata. Duduk diam lah. Bapak dia tonyong kepala dia. Nying. Ni Aisyah kata. Aisyah kata apa itu yang jadi. Sehinggalah turun ayat tayamum. Bangun, bila mereka dah selesai, bangun je unta tu baru nampak di bawah tu ada kalung berkenaan. So daripada konteks tadi, mereka yang ramai-ramai tadi solat tanpa taharah, kerana memang tak boleh nak ambil taharah, tu je. Maka semayang dekat macam tu. Tu je. Bukan maksud dia hormat waktu dulu kemudian ulang balik. No such thing. Macam para sahabat tengah peperangan tadi. Kan semayang apa pakai angguk saja. Bukan maksud hormat waktu. Memang solat tu sah. Tak ada gantian semula. Faham tak? Jadi orang nak katakan semayang hormat waktu dulu lepas tu sekian, tidak valid daripada hadis Nabi SAW. Ustaz, bab wuduk kan, kalau kita ada wuduk, sebab ada orang kata kalau renew ambil lagi sekali tu lebih baik ke? Terus? Jadi macam mana? Betul. Lebih baik. Betul. Ini lebih baik. Bahkan sebenarnya perbuatan Nabi SAW memang Nabi sentiasa buat macam tu. Until ketika Fathul Makkah. Mana bayangkan Nabi SAW kan dah solat dengan para sahabat ulama, dan para sahabat tengok Rasulullah solat macam mana, sampaikan pada tahun di mana Rasulullah SAW dah takluk Makkah, tahun ke-9 Hijrah. Ketika tu kan Rasulullah SAW buat pada hari berkenaan, Rasulullah wuduk, satu wuduk, solat 5 waktu. Ketika tu Umar kata apa? Ya Rasulullah, engkau buat pada hari ini benda kau tak buat sebelum ni. Maksudnya sepanjang berapa tahun Nabi tak pernah buat macam tu pun. Engkau buat pada hari ini sesuatu yang kau tak buat sebelum ini. Lepas tu Nabi kata apa? Sengaja aku buat, wahai Umar. Bukan sebab air tak ada, bukan sebab sekian, sengaja aku buat, wahai Umar. Tapi afdal, tadi yang Nabi dah buat berapa lama? Yang ini untuk membolehkan, boleh. Kalau sekiranya itu boleh. Mana wuduk subuh tadi sampai ke asar lepas, tak ada hal. Kan, bukan jaga wuduk. Ada orang tu perut dia kat luar rumah dia tak boleh nak buang air. Dia tak boleh, dia macam kat luar rumah dia tak ada ni. Kat rumah dia kentut macam orang gila. Tapi kat luar tu dia hilang, macam hilang perasaan. Tak ada rasa kan. Dia tak ada rasa. Dia kat rumah tu tong kan. Dia tembak kan. Ada orang macam tu. Dia keluar rumah dia hilang feeling. Macam dia selesa dengan jamban rumah dia je. Nampak jamban awam kan, kecuali emergency. Tapi waktu biasa boleh tahan. Itu bukan maksud dia pandai tahan wuduk. Tak ada ayat untuk tahan wuduk. Tak apa, kekal wuduk sampai ke petang. Apa halnya? Inilah bacaannya. Orang kita kan suka bacaan. Bacaan ini untuk ini, bacaan ini untuk ini. Bacaan untuk tahan kentut pun ada. Tak senonoh betul. Tak ada kerja lain ke? Kan benda tu kalau masuk dalam badan balik kan dia toksik. Kan? Gas-gas yang kentut tu adalah gas penapaian ataupun prosesan makanan kita. So gas tu beracun. Dia by product daripada penghadaman makanan. So biar buang, tak apalah. Kan, bukan kita kata macam galakkan ketawa, kentut tu ketawa. Itu dia perbuatan tak elok. Tapi dari segi konsep dia, benda tu keluar lah. Orang harap kita ramai sini kan. Kalau dia kata ada bau, semua senyap orang tak tahu je. Serius, orang Melayu kita je tanya. Cabut kentut. Orang harap tak? Kalau kita ramai macam ni kan dia buat tak tahu je. Kan tu tak ada macam kentut kentut orang Melayu kita je. Orang harap tak buat tak tahu. Dia tak tahu. Kita dah tahu macam mana. Kita ada ketawa gelak. Benda tadi Nabi tak benarkan sebenarnya. Kentut dan ketawa. Serius salah. Asli adab punya Nabi tak benarkan. Orang Malaysia ni jadi orang Malaysia ni dah terikut Mas Saleh punya fahaman sebagainya, kentut macam happy je. Sebenarnya tak ada benda pun, buat tahu je. Dia macam sedawa lah. Sedawa kan. Culture kan. Itu benda kena faham betul. So konsep dia kena ni balik. Okey, kentut lah. Apa saya maksud tunjuk kentut? Okey. Baik. Okey. Jadi maksud dia apa dia kata ada sifat dan datang dah hadis Nabi yang terangkan. Okey, dan dia bukan yang diterangkan tadi, bukannya pada perang Khandaq saja, pada perang-perang lain pun ada diterangkan dan disyariatkan sesudah itu, bahkan sesudah daripada perang Khandaq. Datangnya kisah berkenaan dengan tajuk semayang isyarat dan sebagainya lepas perang Khandaq. Kisah dia, okey. Dan telah datang dengan secara jelas dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan lain-lain. Adapun Makhul dan Auza'i Bukhari, mereka mewajibkan mereka wajibkan bahawa solat khauf ni tadi setelah itu tidak dinafikan pemulihan. Dia kata solat khauf datang lepas tu. Maksudnya mesti solat khauf dengan bentuk tadi tak boleh isyarat kepala dan sebagainya. Itu tidak maksud macam tu. Kerana ini adalah keadaan yang amat jarang.
Okey, boleh padanya seperti apa dikatakan dengan dalil perbuatan para sahabat pada zaman Umar ketika pembukaan tastur, dan telah masyhur perkara tersebut dan tidak diingkari oleh sesiapa. So maksud dia tangguhkan solat boleh, solat dalam keadaan ketakutan boleh, dengan ketika mana masih lagi tak bertempur boleh, tengah pertempuran ada cara dia, sebelum pertempuran ada cara dia. So konsep dia berlainan ikut keadaan. Bahkan Imam Bukhari letakkan tajuk berkenaan dengan solat yang isyarat dan sebagainya ketika mana penaklukan dan juga pertempuran saja. Penaklukan, nak menakluk bandar dan juga ketika pertempuran sedang sengit. Ada mungkin waktu lain dia galakkan supaya benda itu solat khauf saja. Jadi itu berdasar pada pilihan lah, berdasar pada keadaan. Mana kalau boleh rukuk dan sujud, dan buat rukuk dan sujud. Ya, bahkan kita tahu solat khauf tadi akan menjadi satu rakaat saja, tidak dua. Jelas? Okey. Dan Allah Ta'ala kata lepas tu, fa idza amintum fadhkurullaha. Dan maka apabila kamu telah aman, telah selamat, mana dah tak ada pertempuran dah, fadhkurullaha, maka ingatilah Allah. Ingatilah Allah apa dengan apa? Dengan mendirikan solat. So kita tak boleh ingat Allah Ta'ala dengan cara lain sebenarnya. Ingat Allah kita sebut dekat mulut tadi, itu yang kita kata sebagai zikir ingat, zikir sebutan. Tapi zikir yang syar'i sebenarnya adalah solat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maksudnya bila buat macam tu baru kita dianggap mengingati Allah Ta'ala. Walaupun mulut kita berbuih Allah 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 Allah, solat tidak, anda tak dikira sebagai orang yang mengingati Allah Ta'ala. Pasal selagi mana tak dilaksanakan solat itu, anda masih lagi belum mengingati Allah Ta'ala. Itu je konsep dia. Tapi sebut dah, sebut itu bukan syarat dia. Pasal kita kata yang Allah Ta'ala nak macam tu. Contoh macam bila kita bagi tugasan pada seorang, ini pekerja kita, saya nak benda tu macam ni, saya nak rumput saya 5mm saja tinggal, datang dia tinggalkan 3mm, lebih rapat, lebih bagus, ini dirasakan bagus. Tak bagus, masih tak memenuhi syarat. Syarat tadi Allah Ta'ala letakkan. Dia kata kamu ingat aku, ini cara dia. Bila Allah Ta'ala kata wa aqimis salata li dzikri, mendirikan solat untuk mengingatiku, maksudnya ingat Allah Ta'ala hanya berlaku dengan solat. Sebutan mulut tadi bahkan menjadi tasbih. Tasbih kita baca tadi, dia akan menjadi tanaman pokok kita di syurga nanti. Dia tambahan kepada yang asas. Yang asal dia adalah apa? Solat. So kenapa Allah Ta'ala letakkan berkenaan orang yang bertakwa, walladzina yuqimunas salah. Dan orang yang mendirikan solat, wa yuqimunas salah. Kalau Allah Ta'ala kata beriman dengan ghaib dan mendirikan solat. So kalau tak dirikan solat, dia belum lagi bertakwa. Sebab tu bila Allah Ta'ala kata fa idza amintum fadhkurullah, bila kamu telah selamat, ingatlah Allah. Bukan maksud dia subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Maksud dia aqimu salatikum, aqimu salatakum, dirikanlah solat kamu kama umirtum, macam mana kamu diperintahkan. Mana laksanakan macam mana perintahkan. Okey? Mana maksud dia? Fa'timmu ruku'aha wa sujudaha. Maksud dia sempurnakanlah rukuk dan sujud dia. Diri dia, duduk dia, khusyuk dia, kan? Tunduk dia semua sekali. Kan, tunduk dia semua sekali dibuat dengan apa? Dengan keadaan yang mana diarahkan oleh Allah Ta'ala, penuh, full. Tadi dalam peperangan tadi boleh sikit je, kan? Allahu akbar, sami Allah man hamidah, Allahu akbar, Allah boleh. Maka tertoleh-toleh mata, Allahu akbar, Allah boleh. Tak punya salah. Tapi bila kamu dah selamat, maka laksanakanlah macam mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana dia mengajarkan kamu apa yang kamu tak pernah tahu. Mana kamu tu tak pernah tahu, maka dia ajarkan kamu, maka kena laksanakan macam dia ajarkan. Seperti mana dia beri nikmat ke atas kamu dan beri hidayah pada kamu untuk iman, dan dia ajarkan kamu apa yang manfaat bagi kamu di dunia dan juga akhirat, maka terimalah ia dengan syukur dan juga zikir. Bersyukur, berterima kasih, juga zikir, mengingati. Dan firman Allah lepas tu setelah menyebut tentang solat khauf dalam surah An-Nisa 103, Allah Ta'ala kata, lepas terangkan solat khauf macam mana, Allah kata fa idza ma'nantum, bila kamu telah tenang, telah aman, fa aqimus salata, maka dirikanlah solat. Dirikanlah solat maksudnya macam mana yang biasa. Innas salata, solat itu kanas 'alal mu'minina, ke atas orang-orang beriman tu adalah kitabam mauquta, kefarduan berwaktu-waktu. Tadi kan boleh anjak ke depan, lewat ke belakang dan sebagainya, tapi ketika mana waktu dah aman, dah tenang, maka semayang laksanakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia faham daripada ayat ini, ayat yang Al-Baqarah ni, dan juga ayat ini kan yang kita baca surah Nisa tu, dia sebenarnya faham, dia kata apa? Jemaah, salatul jamaah. Okay, pasal tadi boleh semayang dalam keadaan sekian, tapi ketika bila kamu laksanakan dengan apa? Berjemaah. Macam mana yang diajarkan pada kamu. Mana dirikan solat macam mana biasa, macam mana berjemaah dan sebagainya. Ketika ini ia boleh seorang-seorang, kan, kumpulan kecil, kumpulan ramai kan boleh asing-asing. Tapi lepas tu
kena laksanakan macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia extend kepada tajuk jemaah, solatul jemaah. Bukan hanya setakat berhenti kepada solat bentuk biasa saja. Jadi antara pelaksanaan yang besar adalah dalam berjemaah. Untuk bagi lelaki lah, perempuan tak payah. Okey. Jadi dalam tajuk yang tak boleh rotok atau lemak waktu tu, katakan dalam kapal terbang perjalanan jauh, dalam kapal terbang dia tak bagi kita pakai air lah. Contohnya lah dalam bilik air tu dia kata sensitif lah. Okey, kita akur lah katakan tak ada air, waktu dah masuk, bila kita sampai dia akan apakah kita solat waktu ke ataupun Sebenarnya masalah bila kata tak boleh tu, saya tak faham macam tak boleh. Dia kata tak boleh kan, pasal orang boleh basuh muka, flash dalam tu, kenapa tak boleh kita ambil? Kecuali orang kita ada masalah sikit berkenaan dengan air banyak tak cukup. Itu masalah dia. buat je lah. Tapi katakan dalam situasi tu macam mana? Payah. Saya tak nampak lagi tak boleh. Kecuali tak wujud air, kita tak wujud air langsung, kita bincang. Katakan tak ada air lah. Tak ada air, kita sembahyang macam tu je lah. Kan? Betul, kita sembahyang macam tu. Bukan hormat batu. Dia semua saksi hormat batu. Pasal apa? Beliau tengah kata, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah. Bincang apa belakang? Fattaqullaha. Takwalah kamu Allah Ta'ala mastata'tum. Sedaya upaya kamu. Ya Allah, air tak ada ya Allah. Ya Allah, debu tak ada. Nak tepuk kasut, aku Nabi kau tak ajar macam tu. Dia kata tak boleh kan? Banyak dia berabuk. Berabuk apa benda? Berabuk tu sel manusia ke kasut orang? Tak dekat kata sil. Ini problem dia sekarang macam ni. Itu literally diambil bagi orang-orang yang mengikut fatwa setengah-setengah ulama. Dia kata boleh tepuk dinding. Alasan Nabi tepuk dinding. Dinding Nabi tanah. Memanglah tepuk dinding tak apa. Ni dinding cat ICI dulang ni tepuknya dia. Kemudian ada dia kata Malaysia ni banyak debu. Salah. Percayalah cakap saya. Bukan masalah debu banyak. Tapi yang Ustaz yang macam powder yang Bila orang tu buat powder, then you have the alasan tu pakai powder tadi. Doktor masalah bawa naik kapal terbang kan, dia kena tangkap anthrax, betul tahu? Okey, Kak dengar sini. Tak dengar sini. Saya sering dengar fatwa kata tepuk dinding, tepuk sekian, tepuk kursi, bahkan separuh tepuk kasut. Okey, anyway dengar sini. Bila Allah kata fatayammamu sa'idan thayyiba, tujulah kamu. Tayammama maksud dia go towards sa'idan thayyiba. Sa'id ini adalah tanah yang tanam pokok. Ini disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kita jelaskan tajuk tadi. Okey, kemudian kalau tak ada pasir. Kalau dia low grade dia, first thing first mesti tu. Jika tidak batu, jumpa batu tepuk je. Macam tu 3 tadi. Sama ada sekian. So bila kita tak jumpa 3 tadi kan, dan kita kata tak ada, dan orang tu memang kejap lagi dia vacuum. Tak tahu tak ada kali orang masuk dia vacuum. Gitu. Cik jangan vacuum. Saya nak debut, saya nak tayamum sekejap lagi. tak macam kami nak ni, cik saya kerja macam ni. Okey, dengar sini. Bila Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak bertanggung sejauh kecuali apa dia kemampuan dia. So kalau kita kata air tak ada, debu tak ada, saya sembahyang macam tu lah. Macam sahabat Nabi tadi kan, duk pusing-pusing cari kalung Aisyah. Waktu tu ayat tayamum tak turun lagi. Kan kita boleh apply benda berkenaan, sebab kita kata sebab apa? Ayat tayamum tak datang dengan cara dia. Tepuk belakang badan kawan kita dan sebagainya. Dia baru buka baju tadi. Daripada tu. Mana tak? Ini masalah kita kata, bukan masalah tu pasal sa'id ini kita faham. Lantai boleh lagi. Kan kita kata, tapi pada bentuk macam ni kita ada masalah. Terlampau kita memudahkan agama, saya peringkat. Air, masalah pertama sekali paling besar, air masih ada. Pasal fa'illam tajidu ma'an baru fatayammamu. Selagi air tu ada, tak ada alasan. Cuma masalah kita tu dalam masa kes orang Melayu kita, kes tak belajar berkenaan cara wuduk Nabi. Tu cerita dia. Kan kita belajar Sahih Muslim kan? Belajar kan? Dia pasal dia sebut basuh tadi, bukan maksud dia basuh menjejej. Kita ambil air ni kan, ni kita ratakan air berkenaan macam tu. Ini dipanggil basuh. Pasal ini Osman tunjukkan. Osman tu basuh 3 tangan 3 kali sebelum celup dalam bekas. Dia kata dia basuh 3 kali, 1, 2 ditumpahkan, kemudian dia basuh. Dia ambil air berkenaan, dia sapu muka 1, kemudian ambil air jatuhkan 2. Dia cara macam tu. Dia bukan cara macam kita bayangkan mesti tak. Bila air tu kita ratakan, itu basuh. Bila sapu, itu sapu lah ustaz, tak, itu basuh. Kalau sapu macam ni, ni kita renjis balik. Ya ini, ni sapu. Ini sapu. Kalau air tu ada kita ratakan, itu panggil sebagai basuh. Basuh ikut syarak, bukan ikut bahasa. Pasal ikut bahasa tak cukup lagi. Ini kan basuh ni. Kan? Nampak tu macam gitu je, tak. Basuh pasal masyarakat kita sekarang ni masalah. Pasal apa? Dalam masalah fiqhiyah, asalnya dahulu simple. Tetapi bila masuk
ilmu kalam. Tahu orang-orang yang belajar falsafah dia masuk, dia kata kalau macam ni, adakah macam ni? Kalau macam tu, adakah macam tu? Start masuk pengertian itu yang jadi macam macam mana ada macam mana macam kes air mustakmal kan. Kita bincang. First thing first, air menadah air untuk wuduk sekali lagi, memang Nabi tak buat. Ambil wuduk kan, air tu tadah, sekejap lagi wuduk. Ni buat apa ni? Zuhur kan nak pakai lagi. Tak ada. Tadah pula zuhur, asalkan pakai pula. Nabi tak buat macam tu, sahabat tak buat macam tu. Sebab dia, bila ada para ulama kata air mustakmal tak pakai, valid, berdasar pada itu. Maksudnya saja tadah untuk wuduk sekali lagi, Nabi tak buat. Ever. Tak pernah Nabi buat. Walau dalam keadaan air tak cukup sekalipun, Nabi tak buat macam tu. Tak ada tadah air sekali lagi untuk wuduk. Okey, ini kita pakai. The second thing actually, tajuk air lenjesan tangan kita ketika berwuduk tadi, jatuh balik dalam bekas, ganggu ke tidak? Okey, orang kita mustakmal jatuh ke dalam air ni, tak cukup 2 kolah, habis dah tukar. Nabi mandi dengan ada satu besen kecil dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kan mandi wajib, cedok air basah. Nabi tak sibuk air tersebut mercik. Osman tunjukkan wuduk, lepas dia basuh tangan, keluar 3 kali, dia celup tangan dia ni dalam bekas air berkenaan, kemudian dia wudukkan muka dia. Kemudian dia ambil lagi jatuhkan ke tangan dia. Dia cedok lagi, dia cedok. Dia tak fikirkan berkenaan air jatuh balik. Para sahabat tak sibuk, Nabi tak sibuk, yang kita sibuk Ustaz? Faham tu je. Pasal dia pasal benda tadi timbul tajuk apa? Overthinking. Kalau benda sekian dah pakai, maksud dia benda ni adalah sekian. Kalau adalah sekian, adalah sekian. Ini falsafah. Syarak tak tujuk macam tu. Syarak tak kacau, jangan kacau lah. Pasal ini ibadat bukan masalah akal. Anda belajar mengenal dalil dengan akal. Tapi anda tak boleh overthinking. Tajuk tadi masalah. Nabi tak sibuk. Kan Aisyah kata Nabi berebut-rebut dengan dia mandi air daripada satu besen kecil tu kan. Cedok yang tempat uli tepung tu. Nabi berebut dengan dia. Tak timur tak sampai dengan Aisyah, Nabi kata Nabi segera mendahului aku sampaikan aku kata dakli biarkan tinggalkan untuk aku. Kalau mandi macam tu agak percik balik tak masuk dalam besen. Balik rumah panggil ajak bini. Jadi lelaki lah, perempuan ajak suami. Jom bang, try tengok hadis Nabi SAW kita mandi macam mana. Mesti percik balik. Tapi tajuk dia, Nabi sibuk tak? Tak. Tak usah bincang lah. So perbincangan tadi, timbul tajuk bincangan panjang ni kes apa? Kes apa? Falsafah. Kalaulah air ini tak najis, kalaulah dikumpulkan 2 kolah, boleh tak dikalau-kalau? Gatal kumpul siapa suruh? Tak, soalan saya tanya, siapa kata kumpul? Nabi tak kumpul? So kata kumpul apa? Nabi tak kumpulkan, anda tak payah kumpulkan. Tajuk dia macam kumpul air tadi kan, gather the water kan sikit-sikit ni 15 hari lepas dah 3 gallon dapat, alhamdulillah banyaknya kasih wuduk engkau. Bukan yang tu cara dia. Islam tak ajar kan, too much overthinking, overstating. Dia falsafah bang sebenarnya. Bukannya dia tu. Sebab macam tadi lah, kes macam debu tak ada, panduan para sahabat dah ada kan. When you look at sahabat Nabi, jelas dah ketika ayat tayamum tak turun lagi, cara pembersihan hanyalah dengan air. Dan bila tayamum turun pun, diorang cara pembersihan dengan tayamum tadi pun cara yang Nabi ajarkan. Yang Nabi tepuk dinding dan sebagainya, memang dinding tanah. Betul lah. Ni Aisyah Dulak ni baru cat tadi kan. Ada tak ni? Ada ni. Terbang-terbang. Tahu tak diri anda ni kan, debu ni, anda garuk-garuk, debu tu jatuh kat rumah kan, nampak hitam coklat tu kan. Bukan semua tu tanah. Saya mana 70% atau 90% adalah apa? Kulit anda yang mati, yang keruk jatuh, itulah dia yang kumpul sebenarnya. Kipas terbang, tolak-tolak lekat kat situ. Tahu? Bukannya debu tanah. Tapi orang kita overstating. Dia kata, tapi Nabi tepuk. Nabi tepuk apa? Kena tengok Nabi tepuk apa. Jangan kita macam tepuk je lah. Nabi tepuk, kita tepuk. Tepuk. Nabi tepuk apa? Soalan yang tanya. Pasal arahan Allah Ta'ala jelas, dan para sahabat buat, kita faham. So kalau dia kata ini tak ada, kan kita balik pada asal. Macam mana para sahabat Nabi ketika air tayamum tak turun lagi, apa dia buat? Air tak ada, dia apa? Allahu Akbar, solat. Dan bukan hormat waktu pun. Nabi tak kata dengan orang, siapa solat hari tu, yang ketika wuduk tak ada hari tu, siapa? Okey, engkau ulang balik. Nabi tak kata macam tu, kita tak kata pada orang tu ulang balik. Tak boleh sama sekali. Salah. Kita diajar oleh ustaz-ustaz dan ulama. Itu masalah dia. Jadi ada khilaf. Jadi macam mana? Masalah khilaf tadi, apa dalil dia? What is the dalil? Saya beritahu dalil dia orang tu tadi, hadis yang kisah orang tayamum, dia wuduk, dia tayamum, dia solat, kemudian lepas jumpa air wuduk. Masa tadi kalau apa? Tayamum tak selesai lagi, masih tak sempurna. Dia buat ketika sempurna, dapat 2 pahala.
Saya kata macam tu tak usah belajar lah baca Quran. Dapat 2 pahala juga. Sebab apa? Kan Nabi kata kalau susah, terangkat-angkat, kan tergagap-gagap baca Quran, 2 pahala. Pahala bacaan, pahala sekian. Yang akhir tu hanya dapat apa? Malaikat je. Kan nampak tak? 2 pahala. Tadi bukan maksud itu tujuan. Pasal Nabi SAW tidak pernah, kita tak, Allah Ta'ala tak pernah persiakan orang tersebut buat silap. Kan dia sedekah salah pun Allah Ta'ala bagi pahala. Sedekah salah, sedekah bagi orang kaya salah. Tapi kan dia bagi orang kaya. Tapi di akhirat Allah Ta'ala terima. Maksudnya Allah Ta'ala tak zalimi kita. Niat kita tu yang penting. Tapi dalam masa sama bila dah Nabi ajak ini menepati sunnah, kita ikut siapa? Ikut Nabi lah. Pasal itu benda tu ijtihad dia, ijtihad sahabat tadi. Nabi iakan, Nabi kata dapat pahala, tapi Nabi tak kata galakkan. Penggalakan tidak timbul di situ. Faham tak? Jadi macam bila orang kata semayang seorang waktu, dalil dia apa? Pada para sahabat Nabi tadi tak disuruh ulang balik solat. Ketika tidak ada air untuk uduk, mereka solat, tak disuruh ulang balik. So macam mana kita nak suruh orang balik solat sekali lagi? Untuk solat sekali lagi, untuk apa? Menyempurnakan apa yang terlepas tadi tak sempurna. Macam mana kita nak sumbat kat situ? Saya ingat macam, tapi kena ingat, atas kapal terbang alasan tak ada air, saya tak terima. So air tu ada. Bahkan orang kan salih keluar-keluar basah muka macam refreshing myself kata. Kan dia ambil air kan kan. Dia orang boleh macam tu. Mandi tak ada. Orang tak buat mandi. Jangan mandi dalam kapal terbang. Kau jangan tak tolong itu. Jangan mandi dalam kapal terbang. Kan? Kata dia mandi tak boleh. Kan? Tapi air tu, air pipe tu cukup. Dia ada sediakan cawan kecil. Cawan kecil. Kan? Kita tu kalau takkan tak cukup lagi tak tahulah. Kan air tu cawan tu boleh ambil. Boleh buat macam mana yang para sahabat tunjuk pada kita. So bila para sahabat tunjuk cara wuduk macam tu, seriously tak ada menitik sampai jeji air, tak ada. Pasal bila kita contoh macam ni kan, tangan kan. Kita kata yang Osman tunjukkan. Dia jatuhkan air tu, kemudian apa? Ini yang basuh, yang fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ni yang para sahabat tunjukkan. Nabi kata, macam Osman kata, aku lihat Nabi wuduk seperti wudukku ini. Kan? Nabi wuduk macam tu. Osman tunjukkan pada orang lain. Macam tu wuduk Nabi. So tak perlu pada kita masalah tadi. So untuk kata tak ada air tu masalah. Saya ni sikit. Untuk kata tak ada air, tak logik. Ya? Hormat tahu tak faham. Tapi hormat tu tak timbul. Kadang-kadang kata para sahabat tadi semayang tanpa wuduk, tak kena ulang balik. Kenapa kita kena semayang ulang balik? Pasal Allah Ta'ala sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak menanggung Allah Ta'ala satu nyawa kecuali apa yang dia mampu. Apa dia mampu? Ya Allah, aku mampu ini je. Allahu Akbar. Semayang. Setelah kita usahakan, ni saya sekian, ini paling aku mampu. Nak solat, rukuk, sujud, kapal terbang tak boleh, tengah-tengah jeng situ. Allahu Akbar. Kalau dia kata ada ruang, minta, dia bagi ruang. Ada ruang, kawasan tempat keluar kapal terbang punya pintu kan. Ada ruang untuk solat kat situ sebenarnya. Kalau pergi naik kapal terbang yang tanah Arab punya, dia ada tunjukkan kiblat kat mana. Nak tak nak aje. Malas bangun atau nak bangun. Itu cerita dia. Tajuk sebenar kita kata dalam Islam ni mudah. Nak kata tak boleh buat tak ada. Mudahkan sangat pun salah. Kan tepuk dinding, ambil kasut. Baik ambil powder tu pun daripada ground, daripada tanah juga kan. Kan powder kan batu, daripada batu juga. So benda sejuk pun aci juga. Sapu apa tu? Sejuk. Ini tanah juga kan. Senonoh tu. Dia kena jaga sikit bab ni. Saya faham ada ustaz ajar itu, tapi dari atas base kepada apa? Perkara ini bukan disepakati oleh ulama. Bahkan masuk kita dalam khilaf yang teruk. Bahkan lebih baik orang tu semayang tanpa tepuk-tepuk kasut, tepuk-tepuk dinding, tepuk-tepuk badan orang, dia boleh semayang macam tu. Berdasar pada pasal dia tak mampu dah. Pasal kat sini tak dapat. Pasal Allah kata sa'i dan thayyibah. Sa'i ini kita faham. Dan Nabi tepuk dinding ni memang dinding tanah. So dia tepuk kan memang tanah. Tak menjadi masalah. Tapi once kita buka pada diri kita sekarang ni ada masalah sikit. Batulah sekali Kalau batu tu openly batu tepuk ni tu. Pasal yang sebut Ibn Abbas lalu yang para ulama terima, pertama tanah yang tanam pokok tu. Tak dapat pasir. Tak dapat juga batu. Dua batu tu tepuk batu tu sapu. Yes. Itulah sekali. Itu paling terakhir. Yang kursi tu kan batu. Kursi tu kan batu, badan kau itu kan batu, tingkap kau terbang kan batu. Jangan samakan dia. Okey? Baik. Dan dikata wasatati ahadits akan datang soal hadis-hadis yang datang pada solat khauf dan sifatnya dan surah An-Nisa. Kalau kita sampai nanti insya-Allah. Qulu insya-Allah. Sebut insya-Allah. Insya-Allah. Ketika firman Allah Taala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan bila kamu berada tengah-tengah mereka, maka dirikanlah engkau untuk mereka ni solat. Surah An-Nisa ayat 102. Kita bincang kemudian insya-Allah. Baik, kita berhenti kat sini.
Ni kita sambung ayat yang ke 240 sampai 242. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.